بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. أو كما قال، hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membacakan sepotong ayat. Firman Allah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Maksudnya pada hari itu, yakni pada hari kiamat itu, bumi akan menceritakan segala ceritanya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat itu, Nabi tanya sahabat dia. Nabi kata, atadruna ma akhbaraha? Tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan cerita-cerita itu? Tuhan kata dalam ayat tu, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat itu, bumi akan diizinkan Allah untuk bercakap. Dia akan cerita segala-gala. Nabi SAW tanya sahabat-sahabat dia, atadruna ma akhbaruha? Kamu tahu tak cerita apa yang bumi nak cerita tu? Jawab sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Jawab Nabi, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala zahriha. Nabi kata sesungguhnya maksud cerita itu ialah bumi akan cerita semua benda yang manusia, sama ada laki-laki ataupun perempuan, pernah buat di atasnya. Semua benda yang kita pernah buat daripada kita aqil baligh sampai kita mati, bumi cerita balik. Apa juga benda baik, benda buruk, benda, semua benda bumi akan cerita balik pada hari kiamat esok. Satu bumi manusia yang pernah hidup, semua manusia yang pernah hidup di atas bumi ini akan dengar cerita kita. Kalau selama ni kita duk tunjuk depan orang kata kita baik, sebenarnya Allah tahu kita baik tak baik. Hari tu dia cerita kita sebenar-benar baik ke tak baik. Kalau selama ni kita duk tunjuk dekat orang kata kita warak, Allah mengetahui warak ke tak kita ni. Hari tu bumi cerita warak ke tidak kita ni. Kalau selama ni kita cuba nak mempamerkan dekat orang keikhlasan kita, Allah tahu kita ikhlas ke tak. Hari tu bumi akan cerita ikhlas ke tak kita ni.
Maka Nabi SAW bagi ingat dekat sahabat dia. Nabi kata jaga baik-baik. Dalam Quran ada sebut bahawa sesungguhnya bila tiba hari kiamat, Allah akan suruh bumi cerita benda sebenar kepada semua manusia pada hari itu. Dan cerita tu melibatkan orang laki-laki, melibatkan orang perempuan yang pernah hidup di atas muka bumi ini daripada akil balik sampai dia mati. Akan diceritakan balik di depan khalayak yang ramai. Maka hari itu terbongkarlah cerita sebenar tentang diri satu-satu manusia itu. Bahkan kata Nabi, bumi akan kata amila kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza. Bumi kata dia ni buat benda ni, benda ni, benda ni pada hari sekian, sekian, sekian. Dia cerita in detail. Hari apa dia buat apa, di mana tempat dia buat, apa perbuatan yang dia buat. Semuanya diceritakan secara detail di depan semua manusia pada hari itu. Kata Nabi, fahadhihi akhbaruha, maka inilah yang dikatakan cerita-cerita yang akan diceritakan oleh bumi pada hari itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW bila dihabaq benda-benda macam ni kepada manusia, manusia cukup takut. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qat. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين أو كما قال. hadis muttafaqun alaih. Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, dia menceritakan, kata Anas, Nabi SAW satu hari telah bagi satu khutbah. Khutbah Nabi itu, kata dia, ma sami'tu mithlaha qat. Aku tidak pernah dengar khutbah Nabi yang sehebat itu. Nabi ni banyak bagi khutbah. Sama ada khutbah dalam bentuk yang formal, khutbah Jumaat, khutbah raya, ataupun khutbah biasa. Nabi lepas semayang dia berdiri bagi satu khutbah dekat sahabat-sahabat. Nabi selalu bagi khutbah dekat orang ramai. Tapi Anas bin Malik kata, hari tu Nabi punya khutbah, dia kata lain daripada aku pernah dengar. Khutbah yang Nabi sampaikan pada hari itu, dia kata ma sami'tu mithlaha qat. Aku tidak pernah dengar khutbah yang sehebat itu. Hebat dari segi isi kandungannya, hebat dari segi menyentuh perasaannya, hebat dari segi boleh menyebabkan kita rasa terpegun dengan apa yang dikatakannya. Khutbah Nabi hari itu cukup hebat. Begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi SAW ada bersabda. Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Nabi tak reti dah nak kata macam mana dekat sahabat ni. Nabi kata, kalaulah hampa tahu macam mana hak aku tahu, hampa akan gelak sikit aja, menangis hampa akan banyak. Nabi cuba nak sampaikan tentang neraka, tentang dahsyatnya neraka. Nabi cuba nak terang dekat sahabat ni benda-benda yang Allah suruh dia terang. Nabi dah cuba habis hayat dah Nabi terang. Sampai satu peringkat Nabi kata macam tu dekat sahabat. Nabi kata, kalaulah hampa tahu apa yang aku tahu, pasti hampa akan gelak sikit, menangis banyak. Nabi kata macam tu. Bila dah sampai peringkat tu, Nabi kata Anas bin Malik, faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum walahum khanin. Sahabat ni bila dengar macam tu, pakat tutup muka habis, tutup muka, dan masing-masing bunyi teresak-resak menangis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi SAW satu orang manusia yang Allah bagi kat dia keupayaan, Allah bagi dekat dia satu kebolehan, Allah bagi dekat dia sesuatu yang istimewa. Nabi SAW apabila dia bercakap satu benda, dia tidak bercakap dengan telinga kita, tetapi dia bercakap dengan hati kita. Manusia yang dengar cakap Nabi SAW ni tidak sekadar jadi halua telinga dengar balik dah. Sebaliknya sahabat Nabi bila dengar cakap Nabi ni, cakap Nabi tu mai sentuh hati dia, terusik hati dia, menangis sahabat-sahabat. Demikian wibawa yang ada pada Nabi SAW. Maka dengan kerana itu dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzil, ala inna sil'atallahi ghadiyah, ala inna sil'atallahi al-jannah, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man khafa adlaja. Nabi kata, siapa yang ada rasa takut dalam hati dia, adlaja, dia akan berjalan malam. Nabi pernah kata begitu dekat sahabat dia. Masing-masing tanya diri masing-masing. Nabi tak tunjuk siapa berani, siapa takut. Nabi tak tunjuk. Nabi bagi satu garis panduan. Manusia dengar, manusia soal diri dia sendiri. Kita tak payah buka kancing baju habang ke orang kata kita bertakwa. Kita tak payah buka kancing baju bagi tahu ke orang kita berani. Kita tak payah buka kancing baju bercakap ke orang kata kita tak heran kat siapa. Yang betul-betul takut kepada Allah, Allah tahu. Maka Nabi SAW dia bagi satu garis panduan kepada manusia supaya manusia bila dengar benda ni, dia muhasabah diri dia. Setidak-tidaknya dia tanya diri dia, ada tak ada hak Nabi sebut tu dalam diri dia. Nabi kata, man khafa adlaja. Nabi kata, barang siapa yang ada rasa takut dalam hati dia, takut kepada Allah, adlaja, dia banyak berjalan malam. Maksudnya ialah barang siapa yang ada takut dalam hati dia, takut kepada Allah, takwa kepada Allah, dia banyak semayang malam. Waktu semua orang tidur bersedak-sedak dengan tilam dan bantai, dia bersedak-sedak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ada rasa takut kepada Allah, barang siapa yang ada takwa kepada Allah, cara nak kenal dia hak ni. Manusia tak tahu, tapi Allah tahu. Man khafa adlaja. Barang siapa yang takut kepada Allah, sebenar-benar takut, adlaja, dia adalah satu orang yang berjalan malam. Wa man adlaja balaghal manzil. Nabi kata, barang siapa yang memilih untuk rajin berjalan malam, dia ni balaghal manzil, dia akan sampai ke rumah. Maksudnya dia akan sampai ke syurga Allah. Barang siapa ada takut dalam hati dia, kita boleh kenal dia. Macam mana cara nak kenal? Dia orang yang kuat semayang malam. Barang siapa yang kuat semayang malam, dia akan sampai manzil, dia akan sampai rumah, dia akan sampai ke syurga Allah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Nabi kata, ketahuilah saudara-saudaraku, harta benda Allah itu sangat mahal. Nabi kata, ala, ketahuilah, inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya harta Allah sangat mahal. Ghali maksudnya sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah bahawa harta Allah itu ialah syurga. Nabi kata, maksudnya ialah syurga Allah mahal. Tak mudah orang nak dapat syurga Allah. Orang yang nak dapat syurga Allah mesti ada takwa Allah, mesti ada takut kepada Allah. Takut kepada Allah boleh kenal kalau sekiranya dia kuat semayang malam. Orang yang kuat semayang malam, balaghal manzil, dia akan sampai ke syurga Allah. Syurga Allah adalah harta Allah, dan harta Allah yang merupakan syurga ini adalah harta paling mahal. Tidak semua orang boleh dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca boleh mendidik kita.
Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca boleh melembutkan hati kita. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca boleh mentarbiah kita. Bukan sekadar untuk memberi makluman ilmu, tetapi boleh mendidik, membentuk diri kita menjadi manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 1. Bahrul Madi jilid 1 muka surat 5. Kita masuk satu bab baru, kata dia bab pada menyatakan hadis bicara niat. Malam ni kita nak tengok satu hadis nak cerita pasal niat hati manusia. Kata dia, ketahuilah saudaraku, memberi taufik kiranya Allah akan daku dan akan kamu kepada taatnya. Itu dia. Tonton tengok, ni ulama besar yang ilmunya hebat, yang amalnya juga hebat, yang takutnya kepada Allah nampak ketara sekali. Syekh Idris Al-Marbawi, dia nak mula kitab dia ni kita baca jilid 1. Dia nak mula kitab dia mula dengan ayat macam tu, ayat yang jauh daripada kesombongan, ayat yang jauh daripada besar diri, ayat yang jauh daripada tunjuk hebat dan sebagainya, ayat yang menunjukkan dia satu orang manusia yang tawaduk, merendah diri, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, kiranya ya saudaraku, ketahuilah saudaraku, memberi taufik kiranya Allah akan daku dan akan kamu kepada taatnya. Dia minta dekat Tuhan supaya Tuhan taufikkan dia dan kita semua yang baca kitab dia ni, bagi taufik kepada taat Tuhan. Yang tu dulu dia kata. Dan memohon aku kepadanya, yakni kepada Allah, mengarang kitab ini semata-mata kerana menuntut wajahnya yang karim. Dia kata, ni aku nak karang kitab ni kitab yang kita baca ni. Syekh Idris Al-Marbawi kata, aku nak karang kitab ni, aku harap Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat aku keredaan dia. Mudah-mudahan dia tulis kitab ni bukan orang aja dapat manfaat, dia pun dapat manfaat juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, al-hadis. Hanya saja amal itu dengan niat, dia kata. Ni aku nak tulis kitab ni, aku harap aku tulis kitab ni dengan niat ikhlas nak cari keredaan Allah. Dia minta dekat Tuhan ni, mudah-mudahan ni dia tulis kitab ni dia tulis ikhlas kerana Allah. Jangan buat pasal tuan-tuan benar ni. Tengah duk ceramah agama boleh lari niat, tengah tulis kitab boleh lari niat, tengah berjihad boleh lari niat. Betul-betul turun tadi ni kerana Allah, nak cari keredaan Allah. Bila duduk dalam medan perang, dia dah main halai dah. Iblis panah masuk dalam hati dia dah berasa dia nak tunjuk dia berani di depan orang ramai semua. Mati pula dalam keadaan duk berasa nak tunjuk berani. Maka dia lari daripada niat ikhlas nak mencari keredaan Allah. Ini yang dikatakan bicara niat. Saya kita nanti baca, banyak cerita yang apabila kita baca, kita muhasabah balik diri kita, kita takut, kita tak tahu kedudukan kita tang mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka dengan hadis ini dapat kita beberapa faedah daripadanya. Manakala diterangkan segala maksudnya. Dia kata, saat lagi bila kita baca hadis ni pada awal sampai habis, kita akan dapat manfaat daripada hadis ni. Dia kata. Dan pula hadis ini ialah hadis yang masyhur, yang dikeluarkan oleh ulama hadis dengan riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka dengan kerana itu, sukalah aku terangkan sedikit tentang tarikh hayatnya lebih dahulu. Dia kata sebelum nak cerita pasal isi kandungan hadis, dia nak cerita sikit dulu tentang Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Siapa Sayyidina Umar ni? Dia kata, tuan-tuan, benar ni sebenarnya kita bila belajar hadis, kalau kita boleh kenal siapa dia rawi hadis tu, dia punya karan dia kuat lagi. Karan tu kuat lagi. Kita jumpa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Cerita dulu Abi Hurairah ni siapa? Apa jasa dia untuk Islam? Hidup dia bagaimana? Mati dia bagaimana?
cerita benda ni semua. Saat lagi bila kita dengar hadis dia, kita rasa kuat dalam hati kita ni, kerana orang yang meriwayatkan hadis tu bukan sebarang orang. Maka Syekh Idris Al-Marbawi dia pilih untuk nak cerita dekat kita tarikh maksud sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab ini terlebih dahulu sebelum bincang hadis Sayyidina Umar ini. Kata dia masalah tarikh hayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, nak cerita tentang sejarah Sayyidina Umar dulu, sejarah hidup Sayyidina Umar. Ya saudaraku, tiada daripada sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang pun yang bernama Umar Al-Khattab lain daripada dia. Tak ada, dia kata. Zaman Nabi dulu, hak nama Umar Al-Khattab ni seorang dia aja. Tak ada dua, tak ada tiga. Hak nama Ali ramai. Hak nama Osman ramai. Hak nama Abdul Rahman ramai. Hak nama Abdullah lagi ramai. Tapi nama Umar bin Al-Khattab dia seorang saja. Istimewanya yang dikatakan Umar Al-Khattab ini. Adapun dia kata hak nama Umar Al-Khattab ni dia seorang saja. Kalau hadis riwayat Umar Al-Khattab tak usah confuse dah. Memang dia dah, tak ada orang lain. Begitu. Kata dia, maka ialah khalifah yang kedua bagi Nabi SAW, pengganti pemimpin yang kedua selepas Nabi. Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Wafat Sayyidina Abu Bakar, Umar jadi khalifah. Dia pemimpin kedua selepas Nabi SAW. Dan ialah awal-awal orang yang dipanggil dengan nama Amirul Mukminin. Dia mula-mula yang pakai gelaran Amirul Mukminin. Sebelum tu orang panggil khalifah, khalifah Rasulullah. Kemudiannya mai zaman dia mula-mula memperkenalkan istilah Amirul Mukminin. Begitu. Yakni maksud Amirul Mukminin itu ialah raja segala orang mukmin. Itu maksud dia. Amir makna dia ketua. Al-Mukminin orang-orang yang beriman. Ketua kepada orang yang beriman. Sebelum dia bergelar dengan Amirul Mukminin itu, semua orang memanggil akan dia ya khalifah. Sebelum gelaran itu diperkenalkan, orang panggil dekat khalifah ni ya khalifah. Ya khalifah Rasulullah, dia panggil begitu. Yakni khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berpaling mereka menukarkan panggilannya dengan yang demikian kerana panjangnya. Nak panggil ya khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang sangat. Dia perpendekkan panggil ya Amirul Mukminin. Begitu aja. Dan dialah juga yang dipanggil Nabi dengan nama Abi Hafs. Abi Hafsin, Abi Hafs. Maksud dia ialah Pak Singa, dia kata. Nabi panggil kat Sayyidina Umar ni Abu Hafs. Maksudnya bapa singa. Nabi panggil yang tu, bukan orang panggil. Nabi bagi gelar tu dekat dia. Dan gelar itu dipanggil kunyah. Gelaran yang Nabi bagi dekat sahabat ni. Macam mana Abu Hurairah Nabi yang bagi gelar tu, Abu Hafs Nabi yang bagi gelar tu. Abu Hafs maknanya bapa singa. Nabi panggil dekat Umar Al-Khattab ini. Sebab pun Nabi panggil dia dengan demikian itu adalah oleh kerana garangnya. Singa ni garang lah. Nabi tengok Sayyidina Umar ni jenis garang, jenis cengih, maka Nabi panggil dekat dia Abu Hafsin, panggil dekat dia bapa singa. Begitu. Seolah-olahnya dia ni singa, sebagaimana cerita daripada Zaid bin Aslam, daripada bapaknya iaitu Aslam, katanya aku lihat Umar Al-Khattab itu apabila dia hendak berkuda, maka dipegangnya tangan kanannya akan sebelah telinga kuda dan sebelah lagi memegang telinga yang satu lagi, lalu ia pun melompat naik ke atas kudanya. Ni yang kata Sayyidina Umar ni naik kuda tak pernah pakai pelana. Sayyidina Umar nak naik kuda tak pernah pakai pelana, tak ada pelana, kuda macam tu aja, kuda tak ada lapik, tak ada apa, dia nak naik pun pakai capai telinga sebelah aja, lompat naik, dia pegang telinga kuda dua-dua belah tu, lagu budak-budak duk pegang handle motor tu, dia naik, dia kona baring dengan duk pegang telinga kuda. Tuan-tuan bayangkan garang Sayyidina Umar ni.
Zaid bin Aslam cerita benda ni dalam satu hadis. Dia kata padanlah Nabi panggil dekat dia pak singa. Memang padan. Dia kata dia nak naik kuda tak macam orang lain. Orang lain nak kena rajut tali buh di muka apa semua baru boleh naik kuda. Dia pakai telinga tu aja. Pegang telinga tu lompat naik. Dia pegang telinga satu lagi dia boleh pergi perang dengan keadaan macam tu. Ini yang dikatakan Umar Al-Khattab. Kata Zaid bin Aslam dalam riwayat dia. Masalah dia kata. Diperanakkan Sayyidina Umar itu pada tahun yang ke-13 kemudian daripada tahun gajah. Maksudnya dia junior Nabi 13 tahun. Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. 13 tahun selepas kelahiran Nabi dia dilahirkan. Dia junior Nabi 13 tahun. Begitu. Dan umurnya berjumlah. Umur tu dia kitab ni Ain min Ra pun Umar, Ain min Ra umur sama. Dan umurnya berjumlah 63 tahun sahaja. Dia wafat umur 63. Sama macam Nabi juga. Nabi wafat umur 63. Maknanya 13 tahun selepas kelahiran Nabi dia dilahirkan. 13 tahun lepas kewafatan Nabi dia wafat. Ini yang dikatakan Umar Al-Khattab ini. Telah berkata seorang daripada sahabat rapat bagi Nabi. Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tiadalah kami berupaya nak semayang di sisi Kaabah sebelum Islam Sayyidina Umar Al-Khattab. Manakala Islam ia berperang ia dengan Quraisy sehingga semayang dia dan semayang kami semua di sisi Ka'batillahil Haram. Itu dia. Sayyidina Umar selagi dia tak masuk Islam, selagi tu orang Islam semayang di rumah, sorok-sorok, tak berani nak pergi semayang di tepi Kaabah ni, tak berani, takut kepada samsing-samsing Quraisy yang begitu punya banyak. Tetapi apabila Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam, hari dia masuk Islam tu dia ajak keluar pergi semayang tepi Kaabah. Oh, ni yang dikatakan Umar Al-Khattab ini. Begitu cerita dia. Masalah, apa sebab Islam Sayyidina Umar? Dia nak cerita detail sampai macam tu. Ni, apa pasal, apakah sebab musabab kepada Sayyidina Umar boleh masuk Islam? Apa sebab musabab dia? Dari segi dia dapat hidayah Tuhan itu tak petikai lah. Dia masuk Islam kerana Tuhan bagi hidayah kat dia. Tapi sebab musabab dia masuk Islam tu apa dia? Dia kata, saudaraku, adalah sebab Islam Sayyidina Umar itu ialah mulanya, iaitu ada baginya saudara perempuan yang telah Islam dahulu daripada dia. Ini cerita asal dia. Adik perempuan dia dulu masuk Islam dulu pada dia. Dia kata ianya dengan suaminya. Adik dia ni masuk Islam dengan suami. Dua laki bini masuk Islam. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, dua-dua laki bini ni, adik dengan adik ipar masuk Islam dulu. Apabila didengarnya orang dua laki isteri itu telah Islam, maka naiklah meradang di dalam hatinya kerana panaskannya. Sayyidina Umar, dia duk marah dekat Nabi Muhammad, dia duk marah dekat Islam, duk marah-marah, tiba-tiba adik dia masuk Islam. Ini dah tak boleh jadi. Dia punya duk marah ni dekat Islam ni sampai tak boleh sebut nama Muhammad, tak boleh sebut di telinga dia. Sebut aja tumbuk meja langsung, sebut aja cabut pedang tunjuk kat orang yang sebut. Marah dia dekat Islam, dekat nama Nabi Muhammad. Tiba-tiba orang main habaq kat dia, hang nak tunjuk garang dekat siapa? Adik hang pun dah masuk Islam dah. Naik meradang. Anda nampak perkataan naik ni. Naik radang, naik marah, naik geram, dia semua naik. Kan? Orang tak kata turun, dia pun turun radang dah. Dia kata naik radang, naik marah, naik geram. Anak saya tanya dia kata ayah, kalau boya naik kereta, orang naik apa? Dia kata budak-budak ni. Tak apa sebab saya tidur suruh kita jawab teka-teki dia. Kalau boya naik kereta, dia kata orang naik apa? Saya tak tahu. Saya tak boleh jawab. Kita tak boleh. Orang naik heran, dia kata. Kalau kot betul ya. Baik itu ceritanya. Ya. Dia kata Sayyidina Umar Al-Khattab ni maka naik meradang dalam hati dia kerana panas. Panas ni orang main habaq dia kata adik dia sendiri sudah masuk Islam. Naik meradang dia panas satu badan. Begitu. Mengapa orang dua laki isteri meninggalkan agama datuk nenek? Dia kata ni apa kena dengan adik aku ni yang boleh pergi tinggal agama datuk nenek kita yang pergi ikut Muhammad ni pasal apa? Dia kata nak marah.
Maka ia pun terus pergi ke rumah saudaranya itu, bermaksud hendak dideranya. Manakala sampai dia ke sana, lalu dibacakan oleh saudaranya akan Quran. Dan orang Arab apabila dengar Quran, istimewa pula orang yang tinggi akal seperti Sayyidina Umar itu, maka sudahlah disambak oleh kelazatan Quran akan papan hatinya. Dia kata tu dia. Sampai di rumah adik dia, pi tujuan memang adik dia nak boleh sakit lah hari tu, pi dengan marah. Tapi sampai aja di rumah adik dia, adik tengah baca surah Taha. Adik tengah baca surah Taha, dia orang Arab. Ayat Quran turun dalam bahasa Arab. Bukan sahaja bahasa Arab, bahasa Arab yang cukup indah, yang cukup tinggi dari segi nilai sastranya. Sayyidina Umar orang bijak. Dia bukan orang bodoh, dia orang bijak dalam masyarakat. Bila dia sampai di rumah adik dia, sampai dengar adik tengah duk baca surah Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kami tidak turunkan Quran ini dengan tujuan nak bagi susah kepada kamu. Dia dengar ayat surah Taha ni, dia dengar tu terus jam. Kemarahan yang membuak-buak dalam perut tadi ni, pi tujuan nak bagi sakit kepada adik dia. Bila sampai di sana, dengar surah Taha dibacakan oleh adik dia, temperature turun terus. Panas dalam diri tadi ni terus reda. Rasa selesa balik dia ni. Yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Pasal apa? Pasal dia orang cerdik, dia orang bijak. Walaupun mai tadi mai dengan marah, bila mai dengar ayat tu, kemarahan tu dapat dikawal kerana kebijaksanaan dan kecerdikan yang ada dalam diri. Begitu. Bahkan dia kata sempurna kenyang perasaan rohnya. Roh dia ni bila dengar ayat Quran ni duk kecak mulut aja, cak sedap, rasa sedap ayat Quran ni. Begitu. Tuan-tuan, Quran ini santapan rohani. Orang yang beriman, dia bila dengar Quran ni, dia dengar tu dia sedap. Dia sedap tak tahu nak abang dia duduk tu, dia telan ayat dia melengung. Ayat tu duk tikam masuk dalam hati ni, duk tikam masuk. Dia reti apa yang dituntut oleh ayat tu. Itu orang yang beriman. Dia nak tidur malam, dia boleh pasang Quran, dia boleh pasang ayat yang dibaca oleh Abdul Rahman Sudais ni. Dia pasang tu, dia nak tidur, dia duk dengar ayat tu, dengar, dia sedap dalam tidur tu, dia sedap lena. Sayyidina Umar Al-Khattab lebih lagi orang bijak, orang Arab Quraisy. Bila dia dengar ayat yang dibaca oleh adik dia bersurah Taha ini, ayat tu bukan sahaja melembutkan hati dia yang keras, bahkan memberi kelazatan kepada rohani dia. Bila dia dengar ayat tu, dia berasa cukup selesa, kenyang rohnya. Di dalam itu, dia pun sudah tertanya-tanya. Kata dia, mana Muhammad? Mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila dia dengar ayat tu, dia dengar. Puak-puak ni tuan-tuan, masalah tak mau dengar. Tak mau dengar. Dengar dulu apa benda yang orang duk bagi tahu, apa benda yang orang duk terang ni, ayat Quran, hadis Nabi, dengar dulu. Tak ada guna kita pergi tunjuk perangai bebai, dengar tak mau apa, tak mau nak marah. Tak mau macam tu, dengar dulu. Kalau manusia ada akal, kalau manusia yang cerdik, kalau manusia bijaksana, bila dia dengar, tak banyak sikit melunakkan hati dia. Sayyidina Umar Al-Khattab pun sebelum ni tak pernah dengar. Tak pernah dengar, cuma tak boleh dengar nama Muhammad, yang tu aja. Orang main sebut nama Muhammad, main duk habang pula Muhammad ni bagus. Terus naik angin. Tapi hari tu saja Allah nak bagi hidayah kepada dia hari tu. Sampai di rumah adik dia, dengar adik dia duk baca surah Taha. Ayat tu dijadikan sebab musabak kepada lembut hati dia. Lepas tu terus tanya, Muhammad mana? Dan berbetulan pada masa itu ada seorang sahabat Nabi di situ yang bernama Khabbab bin Arat. Kebetulan masa dia pergi rumah adik perempuan dia ni, ada lagi satu orang sahabat Nabi yang bernama Khabbab bin Al-Arat, ada di rumah adik Sayyidina Umar ni. Bila dia tengok Sayyidina Umar dah nampak lembut sikit, duk tanya pula Muhammad duk mana. Lalu kata dia, terimalah khabar kesukaan ya Umar. Khabbab kata dekat Sayyidina Umar, dia kata, wahai Sayyidina Umar, dia kata, terimalah khabar kegembiraan. Engkau sebenarnya telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam kemarin pada Tuhan. Dia kata, aku nak habaq kat hang, dia kata ni,
Aku nak abangkan, malam kemarin Nabi berdoa kepada Allah, minta supaya Allah bagi hidayah kepada kamu ataupun kepada Abu Jahal. Dia kata, engkau telah didoakan oleh Rasulullah SAW malam kemarin pada Tuhan. Nabi minta muliakan Islam dengan salah seorang daripada dua Umar, iaitu imma engkau wa imma Abu Jahal. Dia kata. Abu Jahal pun nama sebenar dia Umar juga, Umar bin Hisham. Nabi minta doa dekat Tuhan, Allahumma ayyidil Islam bi ihdal umarain. Nabi kata, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Islamnya salah seorang daripada dua Umar. Kalau boleh Umar Al-Khattab, tidak pun Umar bin Hisham ni, Abu Jahal ni. Salah seorang ni kalau boleh dapat petunjuk, boleh jadi Islam, kuatlah Islam ni. Pasal apa? Ni ada lawan kita kuat. Nabi SAW dia minta doa, dia minta doa kepada Allah supaya musuh tu dapat petunjuk. Pasal apa? Pasal musuh kalau dapat petunjuk, dia mai kat kita, dia bersama dengan kita. Nabi minta dekat Allah supaya musuh tu diberi petunjuk oleh Allah. Pilih salah seorang daripada dua ni, ya Allah, salah seorang ni bagilah masuk Islam. Malam kemarin Nabi doa, hari ni jadi cerita. Umar Al-Khattab sampai di rumah adik dia, dengar adik dia baca surah Taha, lepas tu dia berasa teringin nak jumpa Nabi Muhammad yang selama ni nama pun tak boleh dengar. Tiba-tiba berasa nak jumpa Nabi Muhammad. Khabbab bin Al-Arat, sahabat Nabi yang ada di situ, terus kata, dia kata, gembiralah kamu wahai Umar. Dia kata, sebenarnya dia kata malam kemarin Nabi doa supaya kamu ataupun Abu Jahal masuk Islam. Maka Tuhan sudah makbulkan doa Nabi dan menjadikan engkau yang akan memuliakan Islam. Dia kata, nampaknya Allah dah makbul dah doa Nabi. Kamu ni nampak-nampak nak jadi orang Islam, orang yang mempertahankan Islam yang dibawa oleh Nabi. Maka pergilah dia, yakni Sayyidina Umar, pergi kepada Rasulullah SAW di sisi tempat yang bernama As-Safa di Makkah. Tu tempat orang sa'i Safa Marwah. Dia pergi jumpa Nabi di tempat yang bernama As-Safa. Jumpa Nabi di situ dan menzahirkan Islamnya di hadapan segala sahabat Nabi. Dia sampai di situ, sahabat lain duk ada ramai. Bila dia sampai di muka pintu, semua orang terkejut. Sayyidina Hamzah bangkit berdiri di depan Nabi. Sayyidina Hamzah, pak penakan Nabi yang syahid di dalam perang Uhud, bangkit berdiri di depan Nabi, pegang pedang dah. Dia kata, ya Rasulullah, kamu duduk belakang. Kalau umat main cara jahat, aku akan menghadapi dia. Nabi kata dekat dia, wahai pak saudaraku, kamu duduk. Umat main ni Allah hantar dia. Nabi kata. Dia masuk main, terus kata dekat Nabi, aslimni ya Muhammad, aslimni ya Muhammad. Sayyidina Umar masuk Islam. Begitu. Maka sekalian orang Islam pun mengucap takbir belaka oleh mendapat kesukaan kerana Islamnya Sayyidina Umar ni. Bila Sayyidina Umar masuk Islam ni, sahabat-sahabat yang dipanggil golongan du'afa, golongan mustada'afin, golongan lemah ni, bila dengar kata Sayyidina Umar masuk Islam, takbir semuanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa macam nak menang bila Sayyidina Umar masuk Islam. Begitu. Kata dia, Sayyidina Umar mengajak Nabi menzahirkan Islam di hadapan Quraisy. Itu dia. Dia masuk Islam, dia tak maulah duk buat aci-aci menyorok ni. Dia jenis berani. Tengok apa nak jadi. Iaitu kemudian daripada Islamnya Sayyidina Umar. Lalu berkata dia kepada Nabi, ya Nabi Allah, mengapa kita bersembunyi-sembunyi dengan agama kita ni? Semangat dan masuk Islam, terus kata dekat Nabi. Dia kata, ya Nabi Allah, dia kata, kalaulah kata Islam ni agama betul, dia buat takut pasal apa? Dia kata, dia main lagu tu pula. Bukankah kita di atas hak dan mereka di atas batil? Dia kata, kalau betul dah kata kita betul, dia takut pasal apa? Dia kata, dia duk main macam tu. Maka jawab Nabi SAW, tengoklah perbuatan Quraisy itu ke atas kita, sedangkan kita ni sedikit. Nabi fikir macam tu. Dari segi siasahnya, dari segi politiknya, Nabi kata kita ni sikit, lemah pula lagi. Sikit sebasar, lemah dari segi keuangan, lemah dari segi apa pun tak ada kita ni. Macam mana kita nak duduk lawan mereka cara kuat-kuat? Kita tak boleh. Nabi kata macam tu. Maka kata Sayyidina Umar, demi Tuhan yang membangkitkan Tuhan hamba dengan hak,
tiada tinggal majlis yang aku duduk padanya dengan kufur, melainkan aku zahir duduk padanya dengan iman. Dia kata. Dia kata alang-alang aku dah tinggal dah agama kufur, lah ni aku dah jadi orang yang beriman. Alang-alang aku jadi orang yang beriman, aku nak satu Mekah tahu kata aku ni dah beriman. Dia memang macam tu. Maka marilah kita zahirkan agama kita yang hak ini. Kemudian Rasulullah SAW pun keluar di dalam dua saf daripada muslimin. Nabi pun kata tak apa dah, kalau macam tu hang berani sangat, jom kita keluar. Maka keluarlah Nabi bersama dua saf. Dia kata satu saf dipimpin oleh Sayyidina Hamzah, dan yang satu lagi dipimpin oleh Sayyidina Umar, sehingga masuk mereka ke dalam Masjidil Haram. Keluar dua kumpulan orang Islam, satu Sayyidina Hamzah ketua, satu lagi Sayyidina Umar jadi ketua. Jalan langkah duk-duk pergi masuk di dalam kompleks Masjidil Haram ni. Maka dipandang Quraisy kepada Hamzah dan Sayyidina Umar. Kemudian daripada itu mengenailah ke atas mereka itu gundah gulana yang bersangatan. Bila mereka tengok-tengok Sayyidina Hamzah dan memang masuk Islam dah, tengok-tengok kumpulan Islam hak satu lagi Sayyidina Umar jadi kepala, mereka kata punggah kita kali ni. Mereka kata Sayyidina Hamzah masuk Islam pun dah bergegak dah Mekah. Sayyidina Umar pula masuk Islam, habislah. Mereka dari segi moralnya mereka dah rasa lemah. Apabila Umar Al-Khattab yang terkenal garang, tak peduli ke orang dan sebagainya, ni bulldozer, dia ni steamroll, dia menggelek aja. Bila dia masuk belah Nabi Muhammad, buat Quraisy kata habis kita. Ini yang berlaku. Daripada hari inilah dinamai akan dia, yakni Sayyidina Umar ni dipanggil dia oleh Rasulullah SAW dengan nama Umar Al-Faruq, kerana ia telah menzahirkan Islam dan memfarakkan di antara benar dan batil. Itu dia. Hari itu Nabi panggil dekat dia, tadi panggil Abu Hafs. Hari itu Nabi SAW panggil dia dengan nama Umar Al-Faruq. Umar yang menampakkan beza antara Islam dan kufur, benar dan salah. Ini cerita Sayyidina Umar Al-Khattab. Masalah dia kata kerja Sayyidina Umar di dalam Islam, setengah daripadanya bertaulan dia dengan Rasulullah SAW sebaik-baik pertaulanan. Dia kata setengah daripada kerja Sayyidina Umar ni masa dia dah masuk Islam, dia habis masa dengan Nabi, khidmat dekat Nabi, belanja duit untuk Nabi. Dia kira habis banyak masa bersama dengan Nabi SAW. Itu satu. Dan menghabis ia akan daya upayanya menolongnya, yakni menolong Nabi dengan dirinya dan dengan hartanya. Bukan tak bersama dengan Nabi, tolong Nabi habis-habisan, tolong harta, tolong tenaga, tolong segala-galanya. Dia khidmat untuk Nabi SAW. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab. Sehingga zahir dan tersemat di dalam tarikh, di dalam sejarah, ialah seorang yang teras kepada sahabat dan seorang Amirul Mukminin yang cukup siasahnya kemudian daripada wafat Nabi. Dari segi siasahnya, dari segi politiknya, ternyata Sayyidina Umar Al-Khattab ini satu orang yang cukup tinggi pemikiran politik dia. Begitu. Sehingga kata setengah ulama, tiadalah berfiwat siasahnya dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada setengah ulama kata dia dengan Sayyidina Ali ni tak lari, tak komen sikit pun, standing dengan Sayyidina Ali yang orang duk kata hebat ni. Begitu. Dan pada masa dia menjadi khalifah, telah luas negeri Islam ke masyrik dan ke maghrib, sampai ke timur, sampai ke barat. Islam duduk bawah pemerintahan, negara-negara dalam dunia duduk di bawah pemerintahan Islam. Ditulis dalam buku sejarah, 2/3 dunia may surrender di bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. May surrender. Sampai Umar Al-Khattab tolak setengah, kerana jauh negeri itu daripada pusat pemerintahan ni. Sayyidina Umar tolak. Sayyidina Umar takut dia tak boleh nak jaga negeri itu. Tapi negeri yang ditolak oleh Sayyidina Umar ni nak duduk juga di bawah payung pemerintahan Islam yang khalifahnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Pasal apa? Pasal orang nampak harmoni dan sejahtera negara apabila duduk di bawah payung pemerintahan Islam. Begitu. Kata dia, dan sangat terpuji ia di dalam pemerintahannya dengan adil dan warak. Dia. Yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab ni satu orang pemimpin yang cukup warak dan dia satu orang yang cukup adil. Begitu. Dan pandang semata-mata akhirat, cukup ikhlasnya kepada agama dan kepada umat muslimin seluruhnya,
sehingga pakaiannya tiada lebih daripada kain cokeng, dia kata, dan berselimut kain lepas, dan juga memakai baju yang bertampung-tampung. Itu dia, Sayyidina Umar jadi khalifah, memerintah 2/3 dunia. Keadaan dia macam tu. Keadaan dia yang memerintah 2/3 dunia ni, keadaan dia sebegitu rupa. Tuan-tuan, jadi pemimpin ni bukan senang. Jadi pemimpin bukan senang. Bukan pemimpin negara, bukan pemimpin negeri. Nak jadi pemimpin rumah tangga pun susah. Nak jadi pemimpin ni, kita kena jadi ayah. Pemimpin ni ayah. Ayah kepada rakyat. Ayah ni maksud dia apa? Maksudnya kena jadi satu orang yang bertanggungjawab. Ayah mesti ada tanggungjawab. Macam mana nak jadi ayah kalau tak ada tanggungjawab? Nak jadi ayah mesti ada tanggungjawab. Nak jadi pemimpin mesti jadi macam ayah. Maksudnya mesti ada tanggungjawab kepada orang yang duduk di bawah pimpinan dia. Yang tu mesti. Kalau nak jadi pemimpin, kena jadi macam ibu, macam mak, baru boleh jadi pemimpin. Mak ni apa? Mak ni tempat anak bermanja. Ayah bertanggungjawab, pergi cari kerja apa semua, balik main nafkah, nak cara anak dan sebagainya di rumah. Mak ni dia bermanja dengan anak. Kalau jadi pemimpin, mesti sanggup dijadikan diri dia ni tempat rakyat bermanja. Manja macam mana anak manja kat mak tu, apa-apa pergi cerita kat mak, apa-apa cerita kat mak. Jadi pemimpin kena ada sifat ibu ni, kena ada sifat rakyat mai cerita kat kita, kita selesa dengan rakyat. Begitu. Nak jadi pemimpin mesti jadi macam guru. Nak jadi pemimpin, guru maksud dia apa? Dia mesti menjadi sumber ilmu kepada rakyat dia. Rakyat boleh belajar pada dia. Dia jadi contoh. Dia mengajak rakyat bukan mengajak cara lisan, dia bukan mengajak ilmu aja kepada rakyat, bahkan diri dia tu mengajak rakyat. Dia tak payah cakap banyak, rakyat tengok dia tu, rakyat rasa terdidik. Rakyat tengok tu rakyat rasa terdidik apabila tengok dia. Bermakna dia jadi guru. Guru bukan saja masuk kelas mengajar. Rakyat tengok, anak murid tengok dia tu pun tengok tu, tahu dah kata dia guru, rasa malu dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak jadi pemimpin mesti jadi kawan. Kita kalau nak jadi pemimpin, kita mesti jadi kawan. Kawan maksudnya apa? Kawan maksudnya sedia bantu orang pada bila-bila masa. Tu kawan. Kita kalau kita dah mengaku kata kita nak jadi kawan kepada satu orang, tengah malam dia telefon kita, dia ada masalah, kita main. Pasal apa? Kawan kita. Dia dalam kesusahan, dia telefon kita, dia mengadu susah dia. Kita masa tu juga kita sampai, kita akan usaha sedaya upaya untuk ringankan kesusahan dia. Kalau boleh hilangkan kesusahan dia. Tu kawan. Kita boleh berkawan dengan ramai orang, tapi hak kita nak pilih jadi kawan betul. Tak ramai tuan-tuan, tak ramai. Kawan seronok ramai, kawan menangis tak ramai. Nak jadi pemimpin mesti jadi kawan. Maksudnya kalau rakyat minta tolong, tengah malam pun kita akan tolong dia. Kerana kita tidak melihat dia sebagai rakyat, tapi kita melihat dia sebagai kawan. Jadi nak jadi pemimpin, dia nak kena ada sifat ayah, dia nak kena ada sifat ibu, dia nak kena ada sifat guru, dia nak kena ada sifat sebagai kawan, dia nak kena ada ni semua sifat ni ada dekat dia. Dia pemimpin yang Islam nak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang Sayyidina Umar Al-Khattab, resipi ni ada dekat Sayyidina Umar Al-Khattab. Resipi ni ada dekat dia. Umar Al-Khattab bila dia jadi khalifah, dia tunjuk warak dia, dia tunjuk akhlak dia, dia tunjuk keilmuan dia tunjuk kecergasan dia. Sayyidina Umar Al-Khattab tunjuk ni benda-benda, ciri-ciri, resipi yang perlu ada pada pemimpin, ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata tersebut di dalam kitab Muhadarat Al-Adba' adalah dia, yakni Sayyidina Umar pergi menjadi pengakap di negeri Syam di dalam masa khalifahnya, yakni dengan menunggang keldai, berpakaian semacam adatnya. Itu dia khalifah, dia masa tu khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab yang pada masa tu menjadi khalifah, dia pergi melawat negeri Syam. Tuan bayangkan daripada Madinah pergi ke Syria tu, naik keldai.
Kuda ada, apa semua ada, lebih baik daripada keldai. Dia pi daripada negeri dia, daripada Madinah, tempat dia duk buat kerja sebagai khalifah ni, pi ke Syam. Syam ni Syria lah ni. Dia naik keldai pi. Dia pi atas tujuan nak spy, nak buat kerja spying, nak pi jadi spy, nak tengok bagaimana Gubernur Syam buat kerja. Dia boleh hantar orang dia, hampir tengok balik main cerita kat aku. Tapi tak, dia nak pergi tengok sendiri. Dia nak pergi tengok sendiri. Pasal apa? Bila hantar orang pergi ni, cerita balik mai belum tentu betul lagi. Lain cerita, lain yang dia main habang pun boleh jadi. Lah, aku nak pergi tengok sendiri. Dan Gubernur dia di Syam pada masa tu bukan kecil anak. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni katibul wahyi, dia penulis wahyu zaman Nabi. Dia bukan orang komen-komen. Dia Sayyidina Umar lantik jadi khalifah di Syam. Sayyidina Umar nak pergi tengok macam mana Muawiyah bin Abi Sufyan buat kerja sebagai gubernur di Syam. Begitu. Baik, dia kata pada masa itu telah dijadikan pemerintah, yakni gubernur negeri Syam itu, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Apabila sampai Sayyidina Umar di Syam, maka sudahlah dijumpainya Muawiyah bukan main-main lagi di atas kenaikannya yang sangat hebat. Sampai di sana tengok, dia ni nampak lagi hebat dia lagi daripada khalifah tu. Dia lagu tu. Patut khalifah tu hebat lagi, dia lagi hebat, adun lebih hebat daripada Perdana Menteri. Dia lagu tu cerita dia. Keadaan dia begitu. Dia ni khalifah number 1 dalam pemerintahan kerajaan. Pi naik keldai aja sampai sana tengok, gubernur aku lebih daripada aku. Macam tu cerita saja, Tuhan pun nak tunjuk jadi macam tu depan dia. Dan beberapa banyak askar pengiringnya dan angkatannya semacam raja-raja besar. Keluar round dalam negeri Syam ni, dia keluar round tu dengan escort dia, dengan apa pengiring dia, dengan pakaian dia, dengan kenaikan dia, dengan segala kehebatan dia. Keluar satu macam punya round macam tu. Sayyidina Umar sampai, kebetulan dia tengah duduk round macam tu. Begitu. Di dalam itu ternampak kepada Sayyidina Muawiyah akan khalifah. Allahu Akbar. Kawan ni tengah duk mengebat, nampak khalifah duk ada sama, adalah orang ramai. Dia kata, ponggah aku kali ni. Dia kata, mana dia nak sangka khalifah duduk di Madinah tu nak turun mai ke Syam berapa punya jauh. Mai pula mai tak habang dulu. Kalau habang dulu tak apalah, boleh duk buh jalan tar baru ke apa ke, mai bagi jadi elok kan, nampak cantik. Dia tak mai sengak-sengak, mai kena kita turun mai tengok tu dia punya duk sedap atas kenderaan, dia pun bahagia, dia angkat tangan ni, dia terkejut tengok duk ada celah orang ramai, dia khalifah lagi besar pada dia duk ada dalam tu. Yakni Sayyidina Umar telah menunggang keldai dia dengan pakaian kain cokeng dan berselimut kain lepas. Naik keldai pakai kain aja, pakai selimut pula selai kain lagi atas bau. Dia tengok, Allahu Akbar, bos aku, dia kata. Begitu. Tetapi tiada diambilnya peduli, bahkan terus pulang. Dia pun buat-buat lagu tak nampak, tengok kedai ni lagu tu aja. Takkan tengah duk tunjuk hebat, turun pergi duk tunjuk. Tak maulah, buat-buat tak nampak. Tapi dia bisik kat driver dia, balik cepat sikit, dia kata. Dia kata lagu tu, lambat sikit lagi aku nanti malu depan orang. Dia kata, jom kita balik cepat. Begitu. Maka dia pun terus pulang ke rumah dia. Dan khalifah pun bertanya pada orang-orang, siapa punya angkatan begini besar? Sayyidina Umar ni, dia pergi tanya rakyat lain ni, siapa tadi tu? Dia kata, nampak macam perarakan kereta berhias saja. Siapa? Dia kata. Maka jawab orang ramai, inilah angkatan raja kami. Ni rakyat ni pun tak kenal Sayyidina Umar ni, tak kenal. Dia faham betul lah, dia pun tanya, ni lah kami punya raja. Syam ni, ini raja dia. Kata. Iaitu Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia kata, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, Sakhar bin Harb radhiyallahu anhuma. Maka ia pun diam. Sayyidina Umar bila dah dengar komen rakyat macam tu, diam, tak kata apa. Dia pun tak bawa keluar kat pengenalan tunjuk siapa dia semua tak ada. Dia kira dengar, okey, tak apa. Begitu. Maka ada pun Sayyidina Muawiyah, manakala telah pulang dia ke rumah dia, lalu bersalin dan kembali menyambut Sayyidina Umar, yakni khalifah yang telah datang dari negeri Madinah itu. Dia pun balik-balik londeh buang baju-baju elok tadi, pakai lagu biasa, agak-agak sama dengan khalifah tu, kurang sikit daripada khalifah. Buang habis baju-baju kebesaran ni, pakai baju tunjuk kata dia ni tak ada apa balik. Terus keluar pergi cari Sayyidina Umar ni, jumpa, sambut apa semua, buat bagi cantik.
Dan berjumpa di luar istananya juga. Keluar pergi cari Sayyidina Umar, jumpa di luar. Kemudian daripada bersalam-salaman, lalu bertanya Sayyidina Umar kepada Muawiyah, aku telah jumpa kamu berbuat bagian-bagian. Dia kata, tadi nampak lagu. Dia kata, lagu tu kan. Dia kata, tadi ni masa dalam perjalanan nak main tadi nampak lagu. Dia kata, tapi lagu lain tadi nampak pakai hebat sangat. Lagu tu. Maka aku suruh kamu ke sini, iaitu untuk melihatkan maslahah muslimin dan mengatur agama. Sayyidina Umar kata, sajalah nak abang, aku lantik kamu jadi gubernur, bukan suruh mengebat. Aku lantik kamu jadi gubernur di Syam ni dengan tujuan supaya kamu jaga rakyat yang ada di sini. Dan juga aku nak kamu jaga urusan agama rakyat aku. Yang tu tugas hang di sini, dia kata. Sebagaimana suruh Allah dan Rasul, Allah dan Nabi mau macam tu, dia kata. Sayyidina Umar, dia tegas. Dia terus cakap, aku nampak kau faham sana tadi. Jadi aku nak abang lagu ni. Aku hantar hang mai sini bukan suruh mengebat. Aku hantar hang mai sini suruh buat kerja, suruh jaga rakyat dan suruh jaga agama seperti mana yang Allah dan Rasul suruh. Yang tu kerja hang di sini, dia kata. Maka bukannya aku suruh kamu menjadi sebagai engkau di dalam syurga dunia. Dia kata, aku bukan suruh hang bila pegang jawatan ni hang buat kekayaan. Itu bukan yang aku suruh, dia kata. Aku tak suruh hang ambil kesempatan atas jawatan yang duk ada ni. Aku tak suruh hang kaut harta. Aku tak suruh benda ni semua, dia kata. Dan engkau raja besar bagi memuaskan nafsu engkau. Dia kata, tetapi bila aku mai, aku nampak hang ni mengalahkan raja besar. Nampak hang ni terlampau bernafsu sangat bila dapat jawatan ni. Syekh Umar terus tegur dia. Jawab Sayyidina Muawiyah, dia kata, ya Amiral Mukminin. Dia pun jawab, dia kata, ya Amiral Mukminin, adalah kami ni berhampiran dengan raja-raja kafir yang besar-besar seperti Raja Rom dan lainnya. Dia ada jawapan dia. Dia kata kat Sayyidina Umar, dia kata, ni negeri aku ni, Syam ni, duk berdekatan dengan Raja Rom dan Raja Parsi. Dia pun raja kafir, dia kata. Dan pula kita di dalam memerintah mereka, kita pula perintah mereka du'wah kita, dia kata. Maka jikalau tiada hamba tunjuk kebesaran kita dan kegarangan kita dan kelebihan Islam dan kekayaannya, nescaya mencapuk mereka itu atas kepala kita. Kalau kita tunjuk kita ni koman, kita ni lekeh, sedangkan mereka ni raja besar kaya-kaya, Raja Rom, Raja Parsi, semua raja besar-besar. Bila dia tengok kita ni nampak lekeh, nampak lo'om, dia kata, mereka dia main duk luku kepala kita, dia kata. Ini masalahnya, dia kata. Jadi kerana itulah aku tunjuk, kata, kita ni hebat, mereka gerun kat kita, dia kata. Dia jawab macam tu. Dan hamba perbuat demikian itu semata-mata kerana din. Dia kata, aku buat lagu tadi, lagu hang tengok tu kerana agama, dia kata. Dia jawab lagu tu, yakni firman Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tuhan ada sebut dalam Quran, dan hendaklah kamu sediakan apa yang termampu oleh kamu daripada kekuatan. Tuhan suruh kita orang Islam ni tunjuk kuat, dia kata. Quran sebut macam tu, dia kata dekat Sayyidina Umar. Dan lain-lain lagi, dia bagi beberapa alasan lain dekat Sayyidina Umar. Apabila didengar oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar akan perkataan itu, lalu berkata Sayyidina Umar, jika sebetulnya perkataan engkau yang demikian, sebenarnya engkau bijak. Sayyidina Umar kata, kalau betul hang buat tu kerana tak mau tunjuk lekeh dekat orang kafir, kira dari segi pemikiran siasahnya, dari segi pemikiran politiknya, otak hang ni boleh pakai lah. Hang ni bijak, dia kata. Lalu maka ia pun memberi salam dan kembali ke Madinah dengan pakaian kain cokeng dan selimut kain lepas tadi tu. Habis habaq macam tu, kau ni dah bagi alasan macam tu, dia kata, kalau itu yang hang fikir, hang memang buat tu ikhlas macam tu punya tujuan, hang bijak. Dia kata, okeylah, assalamualaikum, naik keldai balik Madinah. Itu dia yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab ni macam tu. Tuan-tuan, dia buat lagu tu sekali. Tuan-tuan, Sayyidina Muawiyah lepas tu nak buat lagi lagu tadi ni. Dah lah. Dia kata, aku kena sekali cukup lah. Dia kata, cukup. Ya, tapi jawapan dia tu, Sayyidina Umar tidak kata itu jawapan yang salah. Begitu. Masalah kegarangan Sayyidina Umar
adalah Sayyidina Umar itu amatlah keras dan amatlah garang atas segala kafir dan ke atas segala munafikin. Telah hadir dia serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sekalian peperangan semuanya. Sayyidina Umar tak ada perang yang Nabi turun yang dia tak turun. Tiap-tiap perang yang Nabi turun, Sayyidina Umar ada sama. Dan pada masa menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala sahabat berpindah dengan sembunyi-sembunyi agar jangan diketahui kafir Quraisy, maka orang semua pun junjung sebagaimana sabda Nabi, melainkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Oleh kerasnya dan oleh garangnya, maka tiadalah dia mau bersembunyi-sembunyi. Itu dia. Waktu Nabi nak hijrah Mekah ke Madinah, Nabi pesan dekat sahabat-sahabat ni semua, hijrah ni jangan sampai jadi pasal. Jangan sampai musuh mai duk halang tengah jalan, jangan sampai berlaku tumpah darah. Secara sembunyi-sembunyi, secara rahsia, hijrah pelan-pelan. Sayyidina Umar bila dengar arahan Nabi macam tu, dia rasa macam tak apa syok. Dia mau cara garang. Dia tak suka, dia kata pergi duduk keluar sembunyi-sembunyi ni. Dia mau, dia nak keluar, semua orang tahu kata dia nak keluar. Ini Sayyidina Umar. Iaitu dipakainya pakaiannya dan diselendangnya pedangnya dan menyangkutkan panah ke bahunya dan digenggamnya anak-anak panah. Maka dia pun lalu di pihak Kaabah. Dan orang-orang Quraisy penuh di lapangan Kaabah itu. Langsung dia tawaf sebagaimana orang tawaf. Kemudian semayang dia di belakang makam Ibrahim dengan tetap hati. Kemudian lalu dia di lengkungan Quraisy yang duduk di situ, lepas satu-satu, dan dikatanya kepada mereka itu, barang siapa hendak meninggalkan ibu tidak ada anak laki-laki, sesiapa hendak tinggal anak tidak ada bapa, siapa yang hendak meninggalkan isteri jadi janda, mailah berjumpa dengan aku di balik sana tanah Mekah ini. Maka dia pun keluar. Ni Sayyidina Umar pula macam ni. Nabi tak suruh macam ni. Nabi tak suruh. Nabi suruh keluar elok-elok, jangan cari gaduh, jangan cari pasal, jangan duk. Tak mau. Nabi tak mau berlaku tumpah darah. Dia tak puas hati. Dia ni jenis karan kuatnya. Dia tak syok. Dia jenis lepas tu dia tak syok. Dia mau, dia jenis camel trophy. Jenis menghadapi cabaran ni, jenis naik rakit pakai ikat senari ni, jenis baju jenis pakit sampai atas bawah dah baju ni, jenis lepas tu, jenis orang lasak ni. Maka bila Nabi SAW suruh hijrah cara sembunyi-sembunyi, dia tak setuju. Dia nak buat cara dia. Apa dia buat? Pagi-pagi lagi bersiap pas semua, mandi manda semua ada elok, pedang dia bubuh anak panah, dia genggam, dia keluar, lalu pula ke celah-celah puak ni bagi semua orang pakai duk tengok dia. Lepas tu dia sampai di situ semayang pula, dia tawah, lepas tu dia semayang, dia berdoa apa semua elok-elok. Lepas tu dia pergi berdiri di tengah-tengah kafir Quraisy, dia bagi tahu kat mereka, kata dia nak hijrah. Siapa berasa lama dah bini duk ada lelaki, teringin bini nak jadi janda, tunggu aku jalan tu. Aku nak keluar ikut jalan matang pintu, saya kata. Hampa tunggu tunggu. Umar Al-Khattab. Padahal Nabi sampai minta doa supaya orang macam ni masuk Islam. Pasal apa? Bila dia masuk, dia boleh gertak orang bagi takut habis semua. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab dia hijrah dalam keadaannya macam itu. Masalah dia kata peri kebahagiaan Sayyidina Umar. Maka amatlah berbahagianya Sayyidina Umar dunia akhirat. Kerana dialah seorang daripada orang 10 yang disaksikan oleh Nabi dengan syurga. Tentu ada hadis. 10 orang sahabat Nabi yang Nabi bagi garanti mereka ni semua akan masuk syurga terus. Salah seorang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dialah daripada Al-Khulafa'ir Rasyidin. Dan ialah juga seorang daripada mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Dia sahabat pun dia, anak dia bagi dekat Nabi seorang, maka dia jadi mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang daripada sebesar-besar ulama di kalangan sahabat, dan dia ulama hebat dia ni. Dan telah muwafaqah turun wahyu sebagaimana tiliknya dan sebagaimana fikir dia. Dia keluar pendapat dia, Sayyidina Abu Bakar keluar pendapat Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba Allah buat turun mai wahyu tu sokong apa yang diputihkan oleh pendapat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Makna pendapat dia pernah disokong oleh wahyu. Cukup hebat. Ini yang dikatakan Sayyidina Umar Al-Khattab ini.
Dan telah diriwayatkan hadis baginya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 539 buah hadis. 500 hadis lebih dia riwayat daripada Nabi. Dan telah ijma' mereka itu atas banyak ilmunya dan banyak akalnya. Banyak akal bukan banyak akal lagu kita ni. Kita kata budak ni banyak akal, tu banyak akal lain. Banyak akalnya maksudnya orang cerdik, orang bijak. Sayyidina Umar Al-Khattab ini dia kata satu orang yang banyak ilmu dan banyak akalnya. Dia kreatif apa semua ni, jenis boleh fikir macam-macam ni. Kalau buat brainstorming dia ada seorang cantik. Pendapat dia tu orang dengar tu awak kita tak fikir macam tu. Ni yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Orangnya bijak begitu. Dan faham dari segi agama ni sangat faham. Ayat Quran ke hadis Nabi ke dari segi perjuangan Islam ke apakah, dia satu orang yang sangat faham tentang benda-benda ni. Dan zahidnya dan tawaduknya dan belah kesiannya kepada muslimin semua. Satu orang yang cukup hati ni dengan Allah dan Rasul. Begitu. Dan berdirinya di atas hak dan membesarkan peninggalan Nabi SAW dan segala sunnahnya. Itu dia. Apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata, yang tu yang besar dalam hidup dia. Hak lain semua kecil. Dia kira lagu tu. Dan mengikut baginya dan ambil pedulinya dan segala masalah muslimin. Bagi dia masalah rakyat itu masalah besar dia. Masalah dia tak ada. Masalah rakyat tu masalah dia. Tuan-tuan dengar cerita, dia malam-malam tidur ronda. Tengah malam orang semua pakat tidur, dia ronda. Yang cerita jumpa budak duk teriak apa semua, mak rebus batu dalam periuk tu. Bila batu menggelegak, bila ayak menggelegak, batu duk bunyi geduk-geduk ni, mak nanti kata kat anak ni, mak nanti kata sabar. Makanan dah nak masak dah duduk bunyi dah tu. Sat lagi masak, anak ni lena ngayak mata betul ya. Lena duk harap buah yang tak luruh, duk harap batu yang tak pernah masak. Sayyidina Umar jumpa rakyat susah macam ni. Dia dengar macam ni punya cerita, masuk tanya awak pasal apa. Perempuan ni terus habaq, dia tak ada benda nak bagi makan anak dan sebagainya. Menangis Sayyidina Umar ni, menangis bukan pasal apa, bukan pasal sedih budak ni tak makan. Menangis kerana takut kepada Allah. Dia jadi pemimpin, ada rakyat macam ni, menangis takut kepada Allah. Terus kata dekat mak budak ni, esok pergi dekat istana khalifah. Dia kata mereka nanti bagi bantuan. Dia ni dengan tak tahu dia ni siapa dan sebagainya, esok pergi dan sebagainya, baru tahu rupanya dia ni khalifah yang memerintah negeri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini dia nak kata ni, ambil pedulinya dan segala masalah muslimin. Semua masalah, semua segala benda yang menjadi keperluan rakyat adalah masalah dia. Dan memeliharkan dia oleh ahlul fadli wal khair. Ahlul fadli, orang-orang yang berkelebihan, lebih ilmu, lebih akal dan sebagainya, wal khair, dan orang-orang yang baik-baik, semua memuliakan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebut Sayyidina Umar, mana orang alim ada semua hormat dia. Ni yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan kepujiannya amatlah banyak dan kelebihannya tiada terbilangkan radhiyallahu anhu. Kalau nak cerita kelebihan Sayyidina Umar, dia kata tak terbilang, banyak sungguh kebaikan dia. Tuan-tuan, satu-satunya orang yang menjadi penagih arak. Bila turun ayat Quran yang mengharamkan arak. Ayat Quran pasal arak turun 3 kali. Turun hak mula, habaq arak ni ada baik ada tak baik, ada kebaikan ada keburukan. Dia tak puas hati, dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata tolong jelaskan apa hukum minum arak ni sebenarnya. Turun pula ayat yang kedua, habaq kata kalau nak semayang jangan minum arak. Waktu nak semayang jangan minum arak. Maksudnya tak larang penuh lagi. Waktu nak semayang jangan minum. Takut masa semayang sekali lagi dia baca-baca dia pening. Dia tak puas hati lagi, pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, dia kata bagi satu kata putus tentang hukum arak. Boleh tak boleh minum? Turun ayat yang ketiga, jelas mengatakan arak ni haram, fajtanibu. Tuhan kata maka hendaklah kamu menjauhi. Puas hati dia. Dia dengar ayat sah kata arak ni haram, balik ke rumah 60 biji tepayang arak ada keliling rumah dia. Dia katok bagi pecah perang tanpa sikit pun rasa sayang kepada arak tu. Ni yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi satu orang yang cukup panjang cerita. Kalau nak cerita pasal kelebihan dia yang meriwayatkan hadis yang kita akan baca insya-Allah pada bulan depan. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk masalah, dia kata hadis amal dengan niat.
Dia kata, lepas ni kita masuk hadis tu. Hadis amal dengan niat. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum. 12,000, 20,000 pergi sekelamin. Dia pergi duduk orang cari kasut, pergi orang cari kot. La ilaha illallah. Hak berbulu tak berbulu baju bukan jenis. Kita tempat jenis-jenis negeri yang ada musim sejuk, musim apa. Betul lah. Kita balik Malaysia. Tak mahu kalau balik takkan nak pakai pergi motor. Lupa pasal apa dia jadi lagu tu. Pasal dia tak rasa bahawa bumi aku duduklah bumi Nabi, bumi Rasul. Tu dia tak nampak benda tu. Orang lain mai daripada negeri lain, ulama-ulama lah apa semua, awak para soleh, para solehin apa semua dia berebut. Kadang-kadang tu dia pergi hinggap lohok tu tak mau keluar sampai isyak tau. Kita pun pergi cari tanah ada orang, tanah ada orang. Pasal apa mereka tak mau berinjak? Mereka tahu. Tuan-tuan minta maaf bercakap. Saya bercakap ni kok saya terlanjur, saya minta maaf lah. Tapi hak duk tengok dah masjid di Mina ni, masjid di Muna ni jarang nampak muka Melayu. Yang ada muka orang lain. Pasal boleh jadi orang kita tak berapa nak perasan, tak berapa nak jelas. Dia duk pergi kalut kot lain. Dia tak mau cari kelebihan itu. Tuan-tuan mahal, tuan-tuan, saya tak tahulah kalau tuan-tuan saya tak ada duit walaupun wakil rakyat. Walaupun wakil rakyat saya akan ada duit, wakil rakyat berbangkang 1 sen peruntukan pun mereka tak bagi. Bagi saya 10,000, 12,000 pergi Mekah ni bagi saya besar. Dengan sebab tu kalau pergi sampai 10,000 belanja ni pun semua besar. Takkanlah pergi sebesar itu belanja kita nak lepas peluang kebajikan, keberkatan sampai tahun ni mudah-mudah nak tunggu balik nak pergi pula. Allahu Akbar. Bila kalau ditakdirkan Allah beri sihat, beri selamat, beri apa, alhamdulillah kita boleh pergi. Kalau balik mai, kalau duit ada pun tubuh tak sihat, tuan-tuan. Benar ini kemungkinan yang siapa pun tak boleh baca jadual Allah. Kenapa masa kita Tuhan beri peluang sana kita lepas lagu tu? Jadi ceramah haji pada malam ni. Tak saya tak jadi terasa dari hati nak cakap benar tu kebetulan musim haji ni. Sebab bukan saya nak duk tunjuk pandai, nak duk cari kesilapan, kelemahan orang tak. Tapi benar-benar yang patut kita insaf dan kita bincang bersama. Demi untuk kebaikan kita juga. Pasal kita duduk jauh, tuan-tuan. Kita duduk jauh. Kita bukan jenis orang yang duduk dekat boleh kayuh gerek. Kalau boleh kayuh gerek nak motor bawa Honda, naik motor Honda 90 ke apa bala, naik Kris ke apa pergi Mekah, kok lah gagah tak apa. Ni jauh. Ni tambah pula kota nak naik nama tu pula 2 tahun tunggu. Pi lagu tu pula. Yang kedua, tuan-tuan, orang lelaki, kecuali orang perempuan lah. Orang lelaki kalau pergi di Muna, masa kita tahlul lepas tu, utama sekali orang nak buat nafar awal ke sebagainya ni, utama sekali hari Nahar tu, kita cukuplah kepala, jangan duk sayang jamui. Ni jamui kan tak mana dah, botak banyak duk sayang situ. Tuhan janji syurga setiap lain rambut yang gugak ni hari tu. Sebab tu cuba tengok orang Pakistan, cuba tengok orang Afghanistan ke orang apa sebagai orang Arab ke sendiri, mereka pakai meji cukup tu. Pasal mereka baca hadis, mereka baca nas dalam Islam. Kita pek tu pun tersilap sikit. Ui cukup sayang taik minyak apa. Orang lelaki janganlah pula orang perempuan pun cukup sama haru, dia balik lelaki dia lari. Ni orang lelaki bercukup pada hari Nahar. Hari Nahar nak jumpa bila? Hari Nahar ni makna hari kita duduk di Muna tu, kita sendiri duduk di situ, kita pun bercukup di situ. Nak jumpa bila? Paling rajin pun setahun sekali ya. Tu paling rajin dan paling kesempatan dapat. Ini kan wallahualam balik kita adat kata paling cepat pun 5 tahun pula lah. 3-4 tahun pula lah. Tolong elok masa saya pi dulu ni, hak saya pi last kali tahun 92.
Hak yang sekali dengan saya lebih kurang 200 orang, tolak hak perempuan lebih kurang 110 orang, 115 orang hak lelaki. Alhamdulillah tuan-tuan, apabila saya buka kitab situ saya baca, bagi kuliah di khemah di Muna tu, baca bab fadilat gini-gini cukup kepala, makna kita hari Nahad gini-gini, boleh kata semuanya ikut, termasuklah waktu itu ialah pengarah ITM. Waktu tu belum jadi UITM, dengan dia sekali apa semua, dengan bekas ketua pengarah Risda lah apa semua sekali jemaah saya waktu tu. Semua alhamdulillah pakai cukup kepala, kecuali 3 orang hak keras kepala. 3 orang hidup-hidup. Hak 3 orang ni dia kata kita pergi ni umrah sekali lah. Hak ni hak buat haji tamattu' ni. Dia kira sekali, lepas tu kan sampai balik tak buat umrah. Dia kata umrah kali buat banyak kali. Hantar dah habaq nak nama buka kitab apa semua, dia duk keras kepala tu. Tak apalah 3 orang daripada semua sekali 100 lebih hak lelaki tu, 3 orang ni. Tak apalah nak buat mana, kita dah habis qiraat habis apa dah, bukan kata duk sembang saja, kita buka ni tengok riwayat sekian, hadis sekian apa semua. Jadi kepada tuan-tuan yang ni elok pasal banyak cerita dia di situ. Dan tuan-tuan, akhir sekali dalam bab cerita haji ni tadi, saya nak kait sikit sebelum saya ambil dalam masa 15 minit 20 minit secara dia punya tip-tipnya saja kepada unsur-unsur ni, iaitulah waktu kita di Madinah, Madinatul Munawwarah ini tuan-tuan, suatu tempat yang inilah kita tahu bahawa bermula bertapaknya model pengurusan pentadbiran kerajaan Islam di bawah pimpinan baginda Rasulullah SAW. Dan disitulah maknanya makam Nabi seperti mana yang telah kita sedia maklum. Jadi masa kita di Masjidin Nabawi ini yang penting sekali pada kita, selain daripada apa ustaz kita dah cerita dari segi apa semua yang lain, maka tuan-tuan paling tempat yang paling hebat, paling istimewa di sisi Allah seperti mana apa yang ditegaskan oleh Nabi ialah di Raudhah lah. Sebab ma baina baiti wa minbari raudhatu min riyadil jannah. Atau kama qala, Rasulullah tekankan bahawa di antara rumahku dan di antara mimbarku, ruang lapang itu adalah salah satu daripada taman syurga. Hak tu dah kita semua sedia maklum. Jadi tempat makam Nabi itulah diriwayatkan dalam satu riwayat mengata itulah asal dulu, tang itulah rumah Nabi. Yang kita tengok ada berpagar tu lah, itulah rumah Nabi, dan inilah mimbar dia, dan ini tempat lapang di Raudhah. Maka pihak Turki pada satu ketika dulu membina kawasan itu dan diletakkan tanda tiang-tiangnya berbeza daripada tiang lain. Kalau siapa pergi nampaklah tu. Okey, hak tu jelas. Ada 1-2 perkara yang saya rasa secara sepintas lalu di sini perlu kita maklumi, bahawa selain daripada dia merupakan taman syurga, maka kita pergi ke ziarah Rasulullah itu sendiri ialah kerana Rasulullah bersabda, manzarani ba'da mamati kamanzarani fi hayati atau kama qala, siapa yang ziarah aku pada waktu aku wafat, seperti manalah orang tu ziarah aku waktu aku masih hidup. Cuma bezanya tuan-tuan, dari segi kebajikan pahala sama, cuma dari segi kedudukan tak sama, kerana orang yang ziarah Nabi, bermusafahah sama Nabi, face to face dengan Nabi, berjumpa Nabi, face to face ni, dan juga orang kata beriman dengan Nabi, orang tu bergelar sahabat. Itu sahabat Rasulullah makna orang yang berjumpa dengan Rasulullah secara semuka ni, dan dia juga beriman kepada Rasulullah, itu nama sahabat. Kalau dia berjumpa dengan Rasulullah seperti mana Abu Lahab, tapi dia tak beriman Rasulullah, dia tak nama sahabat. Begitu juga serupa kita beriman dengan Rasulullah, tapi kita tak pernah berjumpa muka-muka dengan Rasulullah, maka kita juga tidak nama sahabat. Itu beza dia. Tapi dari segi kebajikan pahala serupa. Baik. Di dalam tiang-tiang Raudhah ni, di dalam kawasan Raudhah, ada kelebihan-kelebihan kepada inilah, terutama sekali kita ibu bapa, saudara mara kita yang pergi ni. Kita pergi Mekah ni tuan-tuan, banyak nak berdoa. Rukun apa semua banyak jenis buat. Hak lain tu semua sunat untuk berdoa. Maka kita nak ambil sunat doa. Doa-doa ni kita nak pergi di tempat-tempat yang mustajab doa. Kerana tuan-tuan, semua kita macam kita sekarang ni,
mempunyai 1001 macam masalah-masalah yang tersendiri. Yang kita tahu minta ke orang boleh buat apa? Minta kepada Allah lah. Dalam Raudah ni tuan-tuan, di Raudah ni ada satu tiang yang kita tak boleh nak mention tiang nombor 1 kan, nombor 2 kan, nombor 3, tapi ada satu tiang dalam kawasan dekat dengan makam Nabi tu. Nabi dulu lepas sembahyang asar, dan Nabi tak balik tunggu sembahyang maghrib, maka Rasulullah akan menyanak di tiang tu, dia berehat. Rehat Nabi ni bukan serupa rehat kita tuan-tuan. Rehat kita dia lena pak belaga tepi tiang masjid tu, bila mai azan terkejut. Hak tu rehat kita. Rehat Nabi ni dia duduk subhanallah, berzikir, dia berdoa, dia akan sebagainya subhanallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni kita duduk pulun pi ke Raudah duduk tu mudah-mudahan terkenalah di tempat yang Rasulullah duduk berdoa tadi. Tempat dia duduk berehat ni, baginda duduk berehat. Kita nak berdoa tuan-tuan. Satu lagi tiang ialah tempat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha duduk berehat lagu tu juga, duduk berdoa kepada Allah, berzikir, beribadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun nak ambil sempurna keberkatan itu, mudah-mudahan doa kita dan sebagainya, kita hati perut kita dan sebagainya, semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita dan sebagainya. Tiang yang ketiga, tiang suatu di mana satu ketika sahabat Nabi SAW bernama Abi Amamah Al-Bahili. Abi Amamah Al-Bahili ni orang antara yang paling banyak, antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan Abi Amamah Al-Bahili ni ialah di antara tokoh hartawan zaman Nabi. Kok kita nak kata sekarang tokoh koprat ke apa, wallahualam lah. Mana orang hartawan zaman Rasulullah SAW. Pernah dia dicuri, disamun, ratus ekor unta dia dengan pekerja-kerja dia. Rasulullah tanya Abi Amamah, apa jadi kamu ni, sedih ke, suka susah hati ke apa sebagainya, pasal kamu disamun oleh sekian banyak, dengan sekian banyak unta kamu, dengan barang-barang dagangan kamu. Abi Amamah jawab, dia kata, demi Allah ya Rasulullah, barang aku yang banyak tu hilang, dengan khadam-khadam aku, pekerja-pekerja aku itu hilang. Aku tak sedih seperti mana sedihnya aku kalau aku tak sempat takbiratul ihram bersamamu ya Rasulullah. Abi Amamah jawab, punya sampai tengah tu, Abi Amamah ni dia nak acik bolehnya Allahu Akbar, Rasulullah semayang, dia pun Allahu Akbar di belakang Rasulullah jadi makmum, dia nak sampai tengah tu. Tapi kalau dah Allahu Akbar, Rasulullah dah baca Fatihah, dah apa semua, kalau kita sembang macam kita ni, maknanya pun sampai dekat nak rokok baru Allah Akbar. Hak tu Abi Amamah paling sedih ni. Kita pergi Masjid Nabawi pun, dia kata saya duduk dekat yang masjid, depa kamat pun dan memang dan dia jadi syok lagu tu. Tu dan ujung tak tahu sup menyayuk. Buang duit sampai 10-12 ribu nak pergi duduk di ekor semayang. Baik tak payah duduk pergi muka. Kalau cakap kasar kan, janganlah duduk marah, tapi nak tahu tahap betul. Abi Mamah dia sedih kalau tak dan. Aku pasal apa? Jadi orang yang jiwa macam ni pernah satu ketika tertimbul rasa, nak kata saya nak guna bahasa syak ke wah-wah ke, tapi dia timbul satu rasa tanda tanya, boleh berjaya ke Rasulullah dalam hal ini semua ni? Timbul lagu tu nya. Maka dia rasa dia cukup bersalah dah. Timbul rasa Rasulullah boleh berjaya ke ni? Maknanya timbul rasa lagu tu pun dia rasa dia bersalah. Maka dia hukum diri dia, dia ambil tali, dia belit di salah satu tiang dalam Raudah tu. Dia berkah. Rasulullah main tanya, tengok Abi Amamah lagu ni pasal apa jadi buat lagu ni? Abi Amamah cerita kepada Rasulullah, aku begini Rasulullah, gini ya Muhammad, ya Rasul, pasal aku terasa begini, jadi aku rasa aku bersalah. Nabi kata, kalau buat lagu tu dia taubat bukan macam ni. Tiang tadi ke dalam Raudah tu. Tapi tak boleh nak tunjuk pasal benda tak ada tanah, dia tak tanah. Dalam sejarah ada. Itu yang orang mainlah ulama daripada penjuru mana dunia Islam ni, tokoh-tokoh yang agak depa duk berebut puluh cari benda tu. Bukan saja duk sonok-sonok, ialah bukan cari tiang tu semata, makna itulah kelebihan antara beberapa perkara selain daripada taman syurga. Ini dia punya barakah yang ada dalam
dalam Raudah. Dan akhir sekali dalam Masjid Nabawi ni, tuan-tuan, apabila kita ziarah Rasulullah, kita nak mai kok no ziarah makam Nabi ni, nak keluar kok pintu pergi ke Baqi' ni, ialah ini tuan-tuan, saya rasa ahli orang bagi khusus tahu dah ziarah Rasulullah, bagi salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Anbiyaullah dan sebagainya lagi lah. Hak tu lepas tu kita berdoa menghadap kiblat lah. Arab pun marah kalau 20 doa kot tu, doa kot ni lah. Walaupun kena bagi belakang kot tak apa, doa ke kiblat. Kemudian hala nak keluar, dia ada tiang lah tu. Tiang Raudah tu masa dulu tu dia punya shilling di dekat tiang tu, zaman apa Turki bina tu, dia tak tutup shilling tu, dia biar ada tanda pasal di situ pernah turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, dia Saudi, dia benar ni, dia cukup cemuru, dia palam, dia tutup habis, orang pi orang tak tahu kalau tak ada siapa cerita. Saya ni boleh duk cerita lagu ni tuan-tuan. Tu pun takut tersilap, salah, tapi mudah-mudahan lah tak silap, tak salah. Pasal masa Allah yarham Qadhi Besar Kedah, apa ni, Tok Syekh Abdul Aziz dulu ni, yang eksiden Bangkok lah. Tahun dia daripada Mekah nak balik Bangkok tu lah, saya dari Mekah baru balik daripada Masjid, duduk Mekah 4-5-6 bulan. Jadi Syekh Aziz ni kata, Mahmudin, mai ikut Tok Ayah ni, Tok Ayah nak tunjuk benar lagu ni. Tak pergi hamai lain kali hang bukan tahu. Memang pun kita duk mengaji, nak duk jumpa siapa nak duk tunjuk. Jadi Allah yarham Syekh Aziz lah duk cerita, masuklah benda-benda lain lagi dalam Masjidil Haram tu yang saya rasa tak dapat nak cerita lah malam ni. Jadi inilah tempatnya. Dia kata kalau boleh kita ambil kesempatan berdoa lah dekat ni. Dia tempat-tempat yang wahyu Allah pernah turun, antara tempat-tempat yang mudah mustajab doa. Kita pergi lagu tu ya, lengak-lengak sabuk. Ya lah, nak buat lagu mana tak tahu, bukan ada salah. Tapi perkara-perkara ni perlu kita hayati. Barulah keluar, nak pergi ke Baqi', nak pergi ke mana, kubur apa semua. Ziarah kubur, kita tahu kubur siapa. Kau tengok, di Maklah, ni kubur Ibn Abbas, bapa saudara Nabi, apa perjuangan Ibn Abbas, baru kita pergi ke kubur Allah. Terasa diri kita ni lekeh. Ina aku ni dah berasa masa aku balik Sungai Petani, aku megah tak ya. Kemah dalam Sungai Petani tu sebut aku orang kenal belakang. Pipi ziarah nak kubur lagu tu, kita hayati balik sejarah. Ini siapa kubur di depan kita tu. Oh, ini Ibn Abbas, begini. Allah, aku ni nak tahu apalah yang aku dah hebat sangat aku ni. Apa benar yang aku berkorban untuk Islam? Baru dia timbul balik. Jadi rasa hina, rasa lekeh kita. Baru kita ada insaf. Baru fikrah Islam tu mai. Ni dia masuk dalam kepala tu, baru masuk fikrah Islam, masuk perjuangan Islam. Masuk kepada orang kata apa? Fikrah tadi. Baru dia tak jadi no. Ni tak ada langsung sebut namanya, nama sebagai seorang Islam. Fikrah Islam kosong terus. Orang sebut jihad pun takut. Pasal duk percaya kepada orientalis, duk percaya kepada kapitalis, duk percaya kepada sekularisme yang menjahanamkan makna jihad. Jihad ni bukan bergaduh. Jihad ni bukan bunuh orang. Jihad ni bukan bawa senjata tepi duk tebas orang ikut dah. Yang faham lagu tu ialah Amerika. Yang faham macam tu ialah Yahudi. Yang faham macam tu ialah orang lain. Habis kenapa kita orang Islam duk ambil faham jihad macam orang tu faham? Akhir sekali lah semua sebut jihad. Tak boleh. Sebut jihad SB ikut. Apa jadi bodoh lagu tu? Sebab tu dalam parlimen, ahli parlimen Padang Terak, apabila Michael Toyat yang Muhammad sebut condemn masalah jihad, ahli parlimen Padang Terak sebut, Yang Muhammad yang berbahagiatun, saya nak minta laluan, nak tanya Yang Muhammad Michael Toyat ni, dia faham tak apa makna jihad? Kalau you tak faham, you jangan cakap. You tak faham apa itu Islam, you tak faham bab jihad, you lebih baik jangan cakap. Duduk kerja jihad ni, you kena belajar dulu. Baru pun dia duduk pucat, dia pun duduk dalam 5 minit cabut pula. Malu dia. Pasal apa? Ada di kalangan orang Melayu yang duk membodohkan mereka ni tentang jihad, menakutkan orang.
Akhir sekali semua orang tak pakat, tak mau berjihad. Semua jadi hamba mata benar. Semua jadi orang kata pakai kaki makan umpan. Habis. Kalau di Bali dulu ni nak bagi umpan tahan bubu, nak berkemas sangat. Biji buah getah, koyak kulit dia, lomok dengan serbuk kunyit. Pederas serbuk kunyit, lomok betul semua tu, biji buah getah tu. Lepas tu bubuh masuk dalam bubu ikan dia pula. Hak orang tak ada fikrah Islam hak tu sendiri macam tu. Dia masuk bubu, dia ingat masuk bubu senang, keluar senang. Bubu mana nak ada dalam dunia ni? Kalau selagi nama bubu masuk mudah, keluar tak jumpa lubang je. Redah nak keluar kot lubang masuk tadi, tobat tak masuk. Dia luka kepala dulu lah. Mau tidak tu bukan bubu. Ni depa duk tahan bubu. Musuh-musuh Islam dunia tahan bubu. Nampak mudah untuk zongong mudah. Depa berumpan, umpan apa ni lomok garam kunyit lah, lomok apa semua depa sedia umpan, kita pun masuk boleh keluar nak. Ni tak tahulah tuan-tuan dia pergi jadi dekat pukul 11 dah ni. Tuan-tuan tak apalah kok mana pun tunggu elok, tuan-tuan boleh duduk, yang kita duduk berdiri seorang ni yang teruk. Tak apalah tuan-tuan. Saya hanya boleh sebut tip-tipnya sajalah. Yang saya rasa insya-Allah kita cuba bina tarbiyah diri kita sendiri, termasuk saya sendiri tuan-tuan. Saya yang cakap ni pun saya tak pernah declare complete perfect. Saya pun serupa sebab kita semua sama. Al-insan la yakhlu 'anil khata'i wa nisyan, manusia tak sunyi salah silap. Bukanlah apabila saya dijemput bercakap, makna apabila saya cerita benda ni bermakna saya ni dah lengkap sepenuh dah serupa je kita. Tak ada apa-apa. Sama je. Sebab salah dan silap itulah ciptaan Allah terhadap manusia. Cuma yang berjayanya ialah orang yang menyedari terhadap kesilapan ni, dia cuba berusaha untuk betulkan. Orang yang menyedari terhadap kesalahan dia berusaha untuk dia betulkan. Orang yang orang kata tak insaf, tak sedar, dia berusaha untuk insaf dan sedar. Itu saja. Dan dia menjauhi daripada keadaan yang lalai. Itu saja. Dengan sebab itu saya rasa pertama sekali malam ini kekuatan Islam zaman kegemilangan Islam dulu, kalau kita ambil kepada faktor manusia. Ni saya tak cuba lihat dari faktor-faktor lain. Nak kata faktor ekonomi ke faktor tu kita tak lihat lagi, dan tanpa kita menafikan benda tu. Tapi yang pertama sekali faktor individu, faktor manusia tu sendiri. Faktor manusia pertama sekali kejayaan kegemilangan umat Islam dulu ialah unsur-unsur dia mempunyai kekuatan itu tadi ialah kerana mereka saling menjalinkan kasih sayang dan kemesraan sesama sendiri. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhir ayat. Ini dia tuan-tuan. Ini nama. Iaitulah Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang yang bersama dengan Rasulullah, yang ikut Rasulullah, yang beriman dengan Rasulullah apa semua sekali ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ialah mempunyai sifat dia ruhama'u bainahum, kasih sayang sama sendiri. Mereka mesra sama sendiri, kasih sama sendiri, kesatuan mereka, perpaduan mereka, irat mereka. Itu dia satu. Maknanya di atas perpaduan mereka, kasih sayang mereka, kemesraan sesama mereka, ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Mereka itu ramai-ramai